Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ustazah perkenalkan diri dulu. Nama Ustazah Wani. Kamu boleh panggil Ustazah Wani je lah. Okay, hari ni kita akan belajar pelajaran yang ke-14, tajuk pengurusan harta selepas kematian. Dalam tajuk pengurusan harta selepas kematian ni ada dua subtopik yang besar lah. Yang pertama ialah wasiat dan yang kedua ialah faraid. So untuk hari ni kita akan tengok dulu tajuk wasiat dalam Islam. Okay. So, objektif pembelajaran untuk tajuk ini ialah murid akan dapat menyatakan maksud, hukum dan dalil wasiat. Itu yang pertama lah. Yang kedua, menjelaskan galakan dan cara berwasiat. Yang ketiga, menjelaskan rukun dan syarat wasiat. Yang keempat, pembahagian harta wasiat. Yang kelima, menjelaskan hikmah pensyariatan wasiat. Dan yang keenam, guru dapat membimbing murid menguruskan harta mengikut syarat secara beradab dan istiqamah. Okay, lepas kamu belajar pasal tajuk wasiat ni, ini yang akan kamu dapat, insyaAllah kita usahalah kan. Okay, sekiranya kamu ada masalah, kamu tak faham, kamu boleh terus tanya Ustazah. Ustazah akan jelaskanlah satu persatu apa yang kamu tak faham. Okey, seterusnya kita akan tengok dulu maksud, hukum dengan dalil wasiat. Okey, yang pertama maksud. Apakah maksud wasiat? Wasiat tu ialah ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak. Kata kunci dekat sini ikrar semasa hidup, agihkan harta selepas mati. Itu kata kunci dia lah. Hukum wasiat ni adalah sunat. Okay. Dalilnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang dari kamu hampir mati. Jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Okey, ini dalil nakli, dalil yang menyatakan kita sunat untuk melakukan melakukan wasiat ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok objektif yang kedua, galakan dan cara berwasiat. Okey, kalau kamu boleh tengok dekat situ ada hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan sunnah Rasulnya, mati dalam keadaan takwa dan syahid serta mati dalam keadaan diampuni Rasulnya. Okay, hadis ni untuk menggalakkan kita berwasiat kepada kaum kerabat ataupun ibu bapa. Macam mana cara untuk menguruskan wasiat? Okay, harta yang diwasiat hendaklah dikira sebaik sahaja kematian kematian si matilah. Contoh, Ustazah bagi bukan pakcik lah, kita ambil orang yang terdekat lah. Contoh ayah kamu mati. Okey, ayah kamu dah tulis wasiat sebelum dia mati. So selepas sahaja ayah kamu mati, kena kira dah harta yang diwasiat tu, semua harta-harta yang ditinggalkan tu kena kira. Lepas tu contoh punya kira jumlah harta tu ialah 300,000. Okay, kita tengok cara pengurusan yang kedua. Harta yang diwasiatkan tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta. Okay, maksudnya dalam 300,000 tu tak semua boleh diwasiatkan. Sebab kita ada sistem faraid kan. Faraid ni lepas ni kita akan belajar. Okay, wasiat ni hanya 1/3. So daripada 300,000 tu hanya 100,000 sahaja harta yang boleh diwasiat. Okay, dilaksanakan setelah dilangsaikan segala perbelanjaan, pengurusan jenazah dan hutang si mati. Contoh ada 300,000, lepas tu tolaklah hutang, tolaklah segala-gala yang
yang diperlukan kan. Bil ni apa semua tu, tinggallah daripada 300 tu tinggal 30,000. Daripada 30,000 tu 1/3 sahaja yang boleh digunakan untuk wasiat. So daripada 30,000 tu 10,000 saja yang boleh wasiat. Okey, Ustazah harap setakat ni kamu faham lah. Kalau kamu tak faham, kamu boleh terus jawab WhatsApp Ustazah untuk tanya. Okey, so tadi kita dah tengok dah kan macam mana kita nak melaksanakan wasiat tu kan. Okey, macam mana kita nak laksana kalau kita tak tahu rukun dengan syarat sah wasiat ni. Okey, rukun ni maksudnya kalau tak cukup salah satu rukun ni, makanya tak jadilah wasiat tu. Contohlah kan macam kita nak kahwin kan. Kahwin kena ada 5, kena ada rukun dia ada 5. Kalau ada rukun dia 4 saja, maka tak sah. Sama jugalah macam wasiat. So rukun wasiat ada yang pertama pewasiat, yang kedua penerima wasiat. Contoh pewasiat tu ayah, penerima wasiat tu anak angkat. Contoh. Lepas tu harta yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan contoh dia nak bagi 10,000. Okey, itu adalah harta. Sirah ni ijab dan kabul lah, maksudnya lafaz lah. Kalau macam tak lafaz pun sebelum mati tu dia ada hitam putih yang menandakan itu adalah wasiat kepada anak angkat tersebut. Okey, macam apa syarat sah wasiat? Syarat sah wasiat ni macam mana kamu nak bezakan kalau lah soalan tu minta rukun, kalau lah soalan tu minta syarat sah. Okey. Syarat ni kamu kena tengok kepada rukun. Okey, contoh rukun yang pertama tadi kan, pewasiat ayah kamu kan. Apa syarat ayah kamu tu untuk jadi untuk menjayakan wasiat ni? Apa syarat dia? Okey, syarat dia ayah kamu mestilah kena orang yang berakal, bukannya gila kan. Yang kedua balik, mestilah dah balik kan. Okey, yang ketiga sukarela. Maksudnya taklah masa dia bagi wasiat tu dalam keadaan yang terpaksa. Yang keempat merdeka, tidak sah wasiat bagi hamba. Okey, sekarang ni zaman sekarang ni dah memang dah tak ada hamba ni kan. Okey, kita tengok pula rukun yang kedua, penerima wasiat. Penerima wasiat ni syarat dia apa? Okey, syarat dia diketahui dengan jelas sama ada individu tertentu ataupun organisasi. Okey, wasiat ni juga boleh kita wasiatkan kepada contoh rumah anak yatim, rumah orang tua-tua, rumah warga mah, boleh. Okey, yang kedua masih hidup. Penerima wasiat tu mestilah hidup juga kan. Kalau takkan mati juga kan. Kalau mati dia pula kena bagi wasiat ke orang kan. Okey, yang ketiga mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta. Tidak sah wasiat kepada janin dalam kandungan yang belum dilahirkan. Mestilah orang yang ada kelayakan. Janganlah bagi budak-budak yang nak uruskan harta. Kalau nak bagi budak-budak pun boleh, tapi kena ada wakil yang wakil untuk menguruskan harta wasiat tersebut. Okey, Okey, kita tengok rukun yang ketiga, harta yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan, harta tu mestilah bernilai, boleh dipindah milik, macam tanah boleh tekak nama, rumah boleh tekak nama, macam tu kan. Lepas tu dan bukan sesuatu yang haram. Yang haram tu memang sah-sah lah, tak boleh nak wasiat. Aku wasiatkan hang 1 ekar kebun yang ada daun ketum. Boleh lah. Okey, sirah lafaz wasiat yang boleh digunakan sama ada jelas atau kiasan macam saya cakap tadi. Kalau jelas tu aku wasiat kat hang banyak ni. Kalau kiasan tu nanti bila abah mati hang bagilah tanah tu dekat anak angkat abah, dia dah lah tak ada siapa. Itu kiasan. Okey, penerimaan wasiat berlaku selepas kematian pewasiat. Selagi pewasiat tak mati, maka wasiat tu tak dapatlah. Macam tu. Okey? Harap-harap faham setakat ni. Okey, seterusnya kita tengok pembahagian harta wasiat. Okey, macam yang Ustazah cakap tadilah, macam mana cara kita nak bahagikan harta wasiat ni. Majoriti ulama berpendapat bagi orang yang meninggalkan anggota waris, kadarnya tidak lebih daripada 1/3 harta berdasarkan hadis. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa aku telah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ni ada harta dan aku tak ada waris kecuali seorang je anak perempuan aku. Bolehkah aku mewasiatkan 2/3 daripada harta aku?" Contoh dia ada 300,000 tadi, dia nak bagi 2/3. So dia nak bagi 200,000 tadi kat anak perempuan dia. Lepas tu Rasulullah kata, "Tak boleh." Aku tanya lagi, bagaimana dengan 1/3?
Lepas tu Rasulullah kata, maka bolehlah berwasiat 1/3 daripada harta, sedangkan 1/3 itu pun dah banyak. Sebenarnya macam itulah. Okey, seterusnya yang terakhir lah. Yang terakhir untuk slide ni, apa hikmah pensyariatan wasiat? Okey, hikmah ni kalaulah soalan minta jelaskan 2 hikmah, terangkan 2 kebaikan, jelaskan 2 kelebihan, itu semua benda yang sama, hikmah. Kamu boleh ambil jawapan hikmah lah. Okey, hikmah yang pertama, mendapat ganjaran pahala yang berpanjangan walaupun selepas meninggal dunia. Yang kedua, dapat menjamin kelangsungan operasi sesebuah organisasi melalui suntikan daripada wasiat. Bukan suntikan vaksin. Maksudnya dekat sini, contohlah rumah tu ada satu rumah anak yatim ni kan. Selama dia yang duk bagi dana, duk bagi sumbangan, bagi sedekah kan. Tiba-tiba dia meninggal, dia mati kan. Lepas tu tiba-tiba lah dana tu terstok. So rumah anak yatim tu tak ada lah makanan ke apa benda yang selalu yang dia bagi tu. So dengan wasiat ni, kalau dengan wasiat ni kita boleh teruskan kelangsungan. Contoh wasiat 100,000, 1/3 daripada harta ni aku serahkan kepada rumah anak yatim untuk teruskan. Macam itulah. Okey. Yang ketiga, menjaga kebajikan orang yang hampir dengan si mati seperti anak angkat ataupun anggota waris yang tidak layak menerima harta pusaka. Kadang-kadang manusia ni yang kita tak tahu kan, tak semua orang kahwin dia ada anak kan. Kadang-kadang bila ambil anak angkat ni, dia tak boleh nak terima faraid, dia tak boleh nak terima harta yang sepatutnya anak sendiri dapat kan. So wasiat ni adalah satu jalan yang baik lah untuk kita bela anak angkat yang kita dah jaga tu. Macam tu. Yang keempat, memanfaatkan harta bagi tujuan kebajikan masyarakat melalui wasiat. Okey, setakat ni ini sahaja pasal wasiat yang kamu kena tahu lah. Tapi sekiranya kamu ada soalan yang luar daripada tajuk ni, tapi tajuk tu tak keluar lah, tajuk ni tetap wasiat lah, tak jelas atau tak faham, kamu boleh jawab wasiat tu. Ustazah terus tanya. Okey, ni kena faham ni sebab lepas ni tak belajar dah tajuk wasiat ni kan. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.